Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan bersama-sama pada hari ini. Seterusnya untuk kita mendepani tahun 2023. Semoga tahun 2023 ini akan membawa dan memberikan kepada kita lebih banyak peluang dan menambah amal kebaikan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Cakap-cakap tentang tahun 2023, andaian dan tanggapan masyarakat di luar sana mengandaikan bahawa tahun 2023 ini adalah satu lagi tahun yang mencabar dari persekitaran ekonominya. Namun saya percaya tahun 2020 dan 2021 yang kita semua telah harungi dengan suasana yang sangat mencabar, bukan hanya dari perspektif ekonomi, malah dari tekanan emosi dan mental. Tahun 2020 dan 2021 telah menyaksikan ramai di antara yang kehilangan pekerjaan, perniagaan, malah kehilangan orang tersayang, rakan-rakan, kenalan, sahabat handai maupun jiran-jiran tetangga. Tahun 2020 dan 2021 adalah sejarah dunia yang memperlihatkan bagaimana peritnya kehidupan seseorang apabila kehilangan sumber punca pendapatan. Syukur Alhamdulillah kepada semua peserta dan penerima manfaat kita dari 2012 atau sejak 2012 sehingga kini tidak terjejas dan tetap menerima manfaat masing-masing pada ketika dunia dilanda keadaan lockdown, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Ya. Kita berusaha, kita bertawakal. Rezeki itu Allah yang beri. Baik, di kesempatan ini izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang pertubuhan kita Kinta Perak PAKKP. Pertubuhan amal kita, ianya tentang kita dan bukan orang lain, ya. Namun ramai yang masih samar bagaimana PAKKP ini berfungsi. Jadi hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit kepahaman kepada tuan-tuan, puan-puan, para peserta sekalian bagaimana pertubuhan ini berfungsi, ya. Baik, yang pertama, perkara asas yang diambil kira ialah PAKKP ini adalah pertubuhan dan bukan perniagaan atau badan perniagaan. Maka ia tidak diurus sebagaimana perniagaan diurus. Yang kedua, pertubuhan ini menjalankan kerja-kerja amal mengikut undang-undang pertubuhan dan aturan-aturan aktiviti pertubuhan yang ada dan sebarang pindaan yang akan diperbuat kepadanya dari masa ke semasa. Ketiga, pertubuhan ini digerakkan oleh jawatan kuasa, kaki tangan, wakil, sukarelawan dan peserta-peserta program. Keempat, setiap penggerak ini tertakluk kepada undang-undang pertubuhan dan aturan-aturan aktiviti pertubuhan. Dengan kata lain, kita bukan buat sesuka hati. Yang kelima, lantikan jawatan kuasa adalah melalui mesyuarat agung tahunan pertubuhan
setiap 2 tahun sekali. Seterusnya, lantikan kaki tangan dibuat oleh jawatan kuasa melalui temuduga terbuka maupun temuduga tertutup. Lantikan wakil dibuat oleh jawatan kuasa dan tertakluk kepada terma dan syarat-syarat atau TNC. Keputusan jawatan kuasa dalam hal ini adalah mengikut keperluan dari masa ke semasa walaupun garis panduan telah ditetapkan. Dan dalam hal ini, setiap masa undang-undang pertubuhan adalah terpakai. Yang ke-8, lantikan sukarelawan juga adalah sama dengan lantikan wakil dengan aturan-aturannya yang tersendiri. Semua yang berumur 18 tahun ke atas adalah layak untuk menyertai program pertubuhan dengan mematuhi aturan-aturan setiap program yang sedia ada. Seterusnya, setiap aktiviti adalah tertakluk kepada undang-undang pertubuhan dan aturan-aturan aktiviti pertubuhan yang ada dan sebarang pindaan yang akan diperbuat kepadanya dari masa ke semasa. Tidak ada kecuali. Dan yang akhir sekali, semua tentang pertubuhan atau mengenai PKKP ini ada ditulis di dalam blog Kerjaya Muslim Blogspot, iaitulah blog rasmi yang ditulis oleh Tuan YDP Pertubuhan. Baik, dengan memahami dan membezakan pertubuhan dan perniagaan, saya harap tuan-tuan, puan-puan dapat membezakan tentang derma yang kita buat dan bukannya pelaburan. Manakala manfaat yang diterima setiap bulan juga adalah manfaat, iaitu bantuan dan bukannya dividen ataupun keuntungan. Baik, jadi apa yang kita buat di dalam pertubuhan atau apa yang dilakukan oleh pertubuhan. Baik, yang pertama, kita menganjurkan program-program supaya peserta boleh mendapat daripada program-program yang mereka sertai, mendapat manfaat, ya. Yang kedua, kita menganjurkan program charity lunch supaya kita boleh mengadakan lunch pada harga serendah RM2.50 pada hari-hari bekerja. Jadi sekiranya suami isteri yang bekerja mengambil peluang ini, mereka boleh berjimat sekurang-kurangnya RM5 sehari. Dalam sebulan, mereka sudah boleh berjimat sekurang-kurangnya RM100. Dan penjimatan ini bolehlah digunakan untuk perkara-perkara lain, insya-Allah. Seterusnya, kita menganjurkan program bantuan pinjaman kewangan tanpa faedah supaya masyarakat tidak lagi dibebani dengan hutang. Yang keempat, pertubuhan atau kita menganjurkan program penternakan berpusat supaya orang ramai dapat mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti penternakan ayam dan kambing, lalu manfaatnya boleh diagihkan kepada mereka yang terlibat. Seterusnya, kita menganjurkan lain-lain program pun dengan tujuan yang sama, yaitu supaya masyarakat akan mendapat manfaat daripadanya. Yang keenam, daripada semua penyertaan program-program tersebut, dapatlah kita membina atau mewujudkan pusat-pusat aktiviti dan perkhidmatan, termasuklah
aktiviti peruncitan borong bagi kepentingan masyarakat juga. Dan semua ini adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka asas yang kita perlu ketahui adalah pertubuhan ini mengumpulkan sekurang-kurangnya 750 orang yang bersetuju di satu-satu kawasan untuk pertubuhan ini menubuhkan ataupun mewujudkan pusat aktiviti runcit untuk kegunaan dan kebaikan para peserta di kawasan tersebut, seterusnya kepada masyarakat yang terlibat. Dengan lebih ramai penyertaan yang terlibat atau lebih ramai peserta, maka lebih banyak aktiviti yang kita boleh lakukan untuk kebaikan masyarakat. Dan ekonomi itu adalah tentang aktiviti. Jika aktiviti terhenti, maka ekonomi juga tidak akan berkembang. Melihat contoh pada tahun 2020 ataupun pada ketika lockdown, kebanyakan aktiviti terhenti. Maka dengan sendirinya aktiviti ekonomi juga terhenti dan kelembapan ekonomi berlaku. Baik, dengan memahami matlamat dan tujuan pertubuhan ini untuk memakmurkan masyarakat, khususnya para peserta, saya berharap tuan-tuan, puan-puan, para peserta atau para penerima manfaat supaya dapat sama-sama berkongsi atau sampaikan kebaikan program ini kepada ahli keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran tetangga, agar mereka juga dapat menikmati manfaat sebagaimana yang kita menikmatinya. Kerana jika ianya baik untuk kita, pastinya ianya juga baik dan bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, program ini dan manfaat yang kita terima adalah satu bentuk bantuan untuk kita membina kecukupan diri, keluarga dan masyarakat. Ya, membina kecukupan diri itu sangat penting, sebab apabila semua dari kita mempunyai kecukupan, maka mudahlah untuk kita membantu orang lain, khususnya ahli keluarga ataupun rakan-rakan, sahabat handai yang memerlukan bantuan. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal atau mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, iaitulah derma, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan si mati. Saya berharap perkongsian ini adalah sebahagian daripada ilmu yang kita boleh manfaatkan untuk diri kita dan kepada orang lain seterusnya. Baik, semoga dengan kehadiran tahun baru 2023 ini, kita semua dan lebih ramai lagi yang dapat membina atau menstrukturkan ekonomi diri dan keluarga demi membebaskan diri kita dari dibelenggu perhambaan moden, yaitu hutang dan riba. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baharu 2023.